Apa nama ni, Ustaz Nasaruddin dikatakan tidak dibenarkan untuk turun kawasan dan sebagainya. Dia tidak, ini bukan menjadi perkiraan pengundi mencurai. Saya tidak fikir begitu. Tetapi dia sedikit sebanyak menjejaskan jentera parti. Ada orang timbalan presiden parti mahu tidak mahu, dia pun ada pengikut itu sendiri. Ada orang yang apabila terasa hati, dia sedikit sebanyak dia akan itu. So jadi ini yang kita lihat. Dan dalam UMNO, kalau kita lihat di UMNO bahagian Kuala Kerai sendiri, masalah dalam bahagian itu terlalu minimum kalau dibandingkan dengan di Bukit Selambau. Di Bukit Selambau daripada awal-awal lagi disebutkan bahawa kita mahukan calon daripada bangsa Melayu dan sebagainya. Dan ini menjejaskan jentera Barisan Nasional di Bukit Selambau dan juga di Bukit Gantang. So jadi ada dua perubahan yang berlaku dalam parti itu, dan kedua-dua perubahan ini dia menyumbang. Saya fikir kalau berbalik kepada soalan itu tadi, pada saya rasakan UMNO harus terus engage kepada pengundi, dan saya rasa kita dapat lihat perubahan itu di mana ceramah yang besar-besar, dan jangan tunggu dekat pilihan raya. Satu lagi, jangan tunggu dekat pilihan raya. Saya rasa in term of servicing, untuk servis kawasan itu, walaupun mungkin kawasan itu kawasan UMNO ataupun bukan UMNO, perkhidmatan itu harus terus diberikan, dan supaya bila dekat pilihan raya nanti tak perlu terlalu banyak kita nak berjanji projek-projek yang dikatakan ni segera itu. Soalan seterusnya pada Tun Faisal. Ramai orang yang menghantar ni balas pada saya secara ni dia dalam Facebook kata faktor sokongan kepada BN yang kita tengok tu adalah Tok Pa katanya dan ini dari datangnya daripada Mustaqim kata, saya tertarik dengan perbincangan saudara. Bagi saya kemenangan PAS ini sebenarnya telah dijangka, tetapi kemerosotan ini sukar dijangka. Di Kelantan untuk BN menang terutamanya pilihan kecil amat sukar, kerana bagi penduduk Kelantan apa jua limpahan janji BN amat sukar untuk mengubah minda yang telah tersemat yang menganggap BN itu parti luar. PAS itu parti Tok Guru, parti orang Kelantan. Cabaran seterusnya pada UMNO dan BN. Saya suka nak ambil balik apa Q yang doktor sebut tadi. Ini bukan kubu kuat PAS. Sebenarnya daripada data memang betul. Daripada tahun 90 tadi kita tengok PAS ada 5,900 base undi. Padahal UMNO pada masa tu, BN pada masa tu cuma ada 2,300. Keadaan berubah. Kalau kita tengok base UMNO meningkat kepada 2,000 lebih, pada 4,000, sampailah ke tahap 2004 dia masih dalam 4,000 lebih. 2008 dia tak turun. Base tu tetap ada dan dia ada naik sedikit peningkatan. Maksudnya base UMNO tu dah ada. Kan? Base PAS nampaknya menurun daripada 5,900 dia turun pada 2004 kepada 4,300. Cuma mungkin ada perkembangan di nasional, di peringkat nasional masa tu ada nampak pertambahan. Jadi maksudnya ini bukan kubu kuat PAS. Pertama. Kedua, 20 tahun orang menunggu pembangunan. Mungkin segmen yang setengah-setengah orang tengok tidak sekali lagi keliru doktor tadi, keliru. Mungkin tak nampak penonjolan Tuan Aziz dan sebagainya. Tapi bagi perspektif pemuda, saya rasa pemilihan calon kalau kita tengok satu, BN memilih calon pemuda. Sedangkan PAS masih orang lama. Kemudian memilih calon yang berpendidikan. Kemudian memilih calon yang ada latar belakang profesional dan juga latar belakang dalam kita kata pembangunan negeri Kelantan. Bagi orang muda, kalau kita turun, sebenarnya bila pemuda turun berjumpa dengan pengundi-pengundi muda, ini kita nampak perubahan. Kita nampak pengundi muda ada yang tak pernah terlibat dalam pilihan raya, tapi kerana Tuan Aziz sanggup buat barung, sanggup berjaga malam, sanggup buat poster dan sebagainya, dan kita dapat panggilan untuk pengundi penyokong-penyokong PAS yang dulunya pemuda, golongan pemuda 23 orang 10 orang nak jumpa kita semata-mata kerana Tuan Aziz. Tapi ini perspektif pemuda, kita tak tahu perspektif yang bukan pemuda. Jadi saya nampak ini mungkin satu, dan mereka bila berjumpa dengan dia orang, mereka bercakap satu benda yang mereka nak perubahan. Dan perubahan ni mungkin inilah yang ditranslatekan kepada undi tadi. Mereka nak perubahan. Kita terpaksa berhenti rehat, tapi sebelum tu Facebook saya cukup rancak. Ini nak baca ini pandangannya Khairul Azman Abdul Rashid. Dia kata pendekatan BN yang memberi pelbagai bantuan segera hampir berkesan dan patutnya memberi kemenangan mudah. Rakyat telah dikenyangkan sepanjang tempoh kempen. Namun majoriti masih perlukan pemimpin yang boleh mengimamkan solat dan membaca talqin. Sekurang-kurangnya imejnya mau Islamik. Jadi calon BN kalau pakai kopiah putih pasti boleh, kata Khairul Azman. Kita berhenti rehat, kita kembali selepas ini. Baiklah, kita
kita terus perbincangan. Kamarul, silakan. 45.54% pengundi 21 hingga 39 tahun tu. Dan tadi saudara Ibrahim Sufian dari Merdeka Center mengatakan tinjauan mereka mendapati pengundi di Manik Urai itu lebih pragmatik dan mereka membuat keputusan. Kalau saya lihat itu, saya nak terjemahkan sebagai politik baru, walaupun di kawasan yang mungkin penembusan internetnya kurang daripada 10% dan sebagainya, tetapi pemikiran itu sudah jauh meningkat dan mereka mahukan satu keputusan yang melambangkan hasrat mereka. Adakah ini sebenarnya yang kita saksikan dan kita boleh terjemahkan? Saya yakin sebab kalau kita mengikutkan kajian yang kami lakukan, maka kami dapati di peringkat awal lagi komposisi 40-40, iaitu 80% adalah komposisi stagnan. Seperti mana juga yang dibincangkan oleh saudara Zaitun tadi, memang stagnan, bermaksud pengundi-pengundi yang kita panggil sebagai dalam lingkaran demografik Manik Urai yang tidak bergerak memang stagnan. Kempenlah, pujuklah, buat apapun, mereka tidak akan bergerak. Lalu akhirnya wujud satu komposisi yang sangat luar biasa di Manik Urai yang kami silap jangka pada peringkat awal, di mana kami mengatakan bahawa komposisi pengundi demografi di Manik Urai akan majoritinya atau makronya ialah di kalangan 40 sehingga 50. Tetapi sebenarnya tidak, iaitu dari 21 hingga 40 tahun. Dan majoriti daripada 21-40 ini adalah pengundi yang kita panggil sebagai migran pengundi, iaitu pengundi yang imigran, yang bergerak. Sama ada dia dari luar menjadi guru, menjadi pegawai di kawasan Kuala Krai dan Manik Urai, ataupun belia Manik Urai yang keluar ke Selangor, ke Shah Alam dan sebagainya. Lalu seperti mana yang kita selalu mendefinisikan, kumpulan pengundi berusia 21 hingga 40 adalah komposisi pengundi baru yang kita terjemahkan sebagai mereka yang terlibat dengan izin dalam participatory demokrasi. Mereka tidak mempunyai ideologi, mereka tidak menyokong mana-mana fahaman, mereka tidak fanatik, mereka tidak konservatif dan mereka tidak ortodoks sama sekali. Mereka akan berubah walaupun dalam 3 minit. Sebab itu kalau kita tengok data tadi, saya telah mengatakan bahawa kumpulan pengundi muda belum masuk ke sasaran pengundi. Mereka akan masuk di antara pukul 3.45 hingga 4.45. Pada ketika itulah wujudnya suatu perubahan secara drastik markah tadi ataupun keputusan tadi. Lalu saya mengatakan sebab sebahagian apabila kami menyediakan pegawai-pegawai atau penyidik kami memberitahu ada sebahagian lagi kumpulan dalam perjalanan dari Gua Musang tapi terhalang oleh kesesakan lalu lintas dan mereka akan sampai di pusat pengundian. Jumlah ini sebenarnya walaupun kecil, walaupun 100 hingga 200 orang boleh menentukan kerana keputusan stagnan tadi tidak bergerak. Lalu baik kepada mana parti sekalipun, kepada para politikawan sekalipun, perkara yang penting diuruskan ialah pengundi ini sebab mereka merupakan pengundi yang pragmatis. Memang saya tak nafikan inilah pilihan raya paling pragmatis pernah berlaku di negara kita sebab ditentukan oleh sekumpulan pengundi yang memang tidak konservatif. Bagaimana sebelum suami masuk, kerana dia ada senjata Facebook, saya tak ada laptop, tak diberi. Jadi saya nak sambungkan jawapan doktor kepada saudara Nobisha. Politik kapal terbang yang pernah ditulis dengan banyaknya oleh saudara Nobisha dalam blog. Kalaupun kalah dengan 65 bagi Barisan Nasional dan UMNO, tapi jika itu penentunya, orang yang pragmatik itu janji-janji jika nak berikan kepada rakyat, walaupun itu bukan kawasan kerajaan kesatuan misalnya, mungkin untuk melihat ke depan harus dilaksanakan. Ya, ini yang saya sebutkan. Saya pernah menggunakan istilah pengundi, mungkin istilah lain daripada Dr. Abu Hassan. Saya gunakan istilah pengundi nomad ni. Nomad ini dia berpindah-pindah. Dia tidak ada, dia bukan PKR dan dia bukan PAS, dia bukan UMNO. Dan mereka ini adalah nomad ni, maknanya dia berpindah randah. Hari ini dia sokong parti A, besok dia sokong parti B, kemudian ada isu baru dia sokong parti C. Nah, ini yang saya lihat yang sedang berlaku dalam ini. Dan kalau kita lihat ni, kalau kita monitor Facebook ni, kita bercakap soal web 1.0 to web 2.0 ni, kita melihat dalam Facebook dan media baru ini, apa yang berlaku ialah kita nampak perubahan pemikiran, pola pemikiran ini kita nampak. Now, berbalik kepada apa yang saudara Kamarul sebutkan tadi, ialah kumpulan ini sebenarnya mereka memerhati kenyataan, apa yang sedang dilakukan, tindakan, keputusan, janji. Mereka melihat ini semua. Dan mereka ini adalah golongan yang sebenarnya boleh diyakinkan. Sama ada oleh UMNO, oleh PAS ataupun mana-mana parti politik sekalipun boleh diyakinkan. Dan dalam konteks ini saya melihat, kalau seperti saya sebutkan tadi, soal servicing atau perkhidmatan itu, kalau mana-mana parti politik dia harus menentukan bahawa perkhidmatan itu diberikan dan tidak perlu menunggu suatu pilihan raya. Jangan suatu pilihan raya itu menjadi isu. Saya bagi contoh jambatan sebagai contoh. Jambatan pada saya adalah satu contoh yang klasik, di mana itu satu janji yang saya fikir mana-mana parti yang bertanding dia akan berjanji macam-macam dan salah satu yang dijanjikan adalah jambatan.